Okay, boleh start. Okay, so buka dekat klip ni. Week 8 tu minggu ke-8. And then klik dekat lab search display MySQL. Okay, so hari ni kita akan tengok macam mana nak link daripada GSP nak masuk kepada MySQL database, nak baca database. So pertama sekali kita kena load library MySQL tu ke dalam Tomcat. So dekat klip ni saya dah ada letak file dia. So download, right click dekat sini. Save link as. Tak load kat desktop. Okay, dan yang ni dia punya file dia, library dia, you copy ni ataupun cut dia ni. So letak dalam folder Tomcat. Okay, so Tomcat tu jangan start lagi ataupun you kena restart. Kalau dah start, you kena restart balik Tomcat tu. So pergi dekat CXAM Tomcat punya library Tomcat punya folder. So Tomcat, CXAM Tomcat under folder lib library. Paste kat sini Paste kat sini. Ctrl V. Ni dah ada. So, replace je lah. Okay. So make sure dalam folder lib dah ada MySQL. Kemudian you running Tomcat tersebut. Running lah. Kalau sebelum you paste tadi dah run Tomcat, so you kena stop and start balik Tomcat supaya dia load library yang tadi Ini untuk membolehkan Tomcat ataupun GSP kita baca MySQL Right? So ini semua kena tak cut pun tak apa. Penting file tu berada dalam dalam lib. Okay. Right. So seterusnya kita kena make sure MySQL kita boleh running So cuba runningkan MySQL tu sebab kita nak baca database. So start MySQL. Make sure dia jadi hijau. Okay. So MySQL ni sebenarnya kita boleh buka tanpa melalui browser Kita boleh buka guna command prompt. Tapi kalau nak senang kita try buka melalui browser. Tapi browser yang link kepada MySQL tu dia guna PHP. Jadi Tomcat GSP, kalau PHP kena run satu lagi Apache ni, web server ni So, cuba run Apache tu. Kalau ada problem, saya akan tunjuk cara selepas ni macam mana tak melalui browser kita boleh update database. Okay, kalau Apache ni running warna hijau macam ni ataupun keluar kat port ni ada nombor, so maksudnya Apache kita okey, MySQL pun ada nombor, MySQL pun okey So kita buka database kita, so klik dekat admin tu. Admin under MySQL tu. Okay, so dia akan buka phpMyAdmin. phpMyAdmin ni adalah browser bagi MySQL kita. Ia adalah interface bagi MySQL. Okay, so ada yang tak boleh ke? Kalau ikutkan dia tak guna internet pun Tapi kalau you nak download daripada klik ni, make sure you masuk ni masuk Wi-Fi tu you masuk sebagai smart classroom Jangan ambil yang Uniza Wi-Fi tu, dia akan sentiasa terputus, tak stabil. Smart Classroom, ambil Wi-Fi Smart Classroom, password dia Uniza 2016, sama je password dia. Semua orang dapat ni Okay, so buka klik balik, kita buka klik semula. Pergi next ni. Ini cara nak create database. Kita guna command je. Okay, so you copy daripada create table tu. Copy, create table user sampailah sebelum next ni. Okay, sampai bawah tu sebelum next, copy.
Okay, so database ni you kena create dulu database. Okay, so pergi dekat database. And then create nama database you. Katakan saya buat nama database ni my stock my stock. Semua orang pun buat nama sama lah, my stock database tu nama dia my stock. Klik dekat database, so sini tulis my stock dan klik button create tu. Okay, so ni dah ada table my stock ni, database my stock dalam database ada table. So kena klik dekat my stock tu supaya kita activatekan database my stock. Okay. Kemudian pergi dekat SQL tu. Okay, pertama klik dekat database ni my stock ni. Kemudian klik dekat SQL. Tadi kita ada copy coding script MySQL, so paste dekat sini ya. So paste dekat sini. Yang kita copy daripada sini, daripada clip. So paste dekat SQL ni, kemudian scroll yang bawah sekali dia ada go. So klik go tu. Dia akan nampak dekat my stock ni dia dah tambah dah table, 3 table, event, participant dan user. Okay. Semua berjaya. Alright, so siapa yang tidak boleh buka PHP MyAdmin ni, sama ada Apache dia rosak ke ataupun PHP MyAdmin ni tak boleh login lah. So, right. Ya, mouse tak jalan. Tak jalan ni. Okay. So, cara kedua untuk kita create database tanpa melalui browser. So, klik dekat sini, ambil command ataupun type cmd, dia akan buka command prompt. Ini kalau dah berjaya database tak perlu buat lah. Kemudian type cd, kita nak masuk folder XAMPP tu, c/XAMPP/mysql/bin. Masuk folder dia tu. Saya besarkan sikit tulisan dia. Okay. So CD CD tu change directory. c.2/XAMPP/mysql/bin. Okay, kemudian you type mysql dash user u and then buat root. So enter. So dia keluar MariaDB macam ni ya. Ini maksudnya you dah boleh masuk database. So step pertama tadi saya suruh create database lah. So you buat create database. Nama database tadi kita buat my stock. Okay, my stock dan letak semicolon belakang dia. Create database my stock. Ni nama database kita ya. Okay. So you buatlah my stock ni, tapi saya dah ada my stock ni, jadi saya akan buat nama lain lah. Saya buat nama lain. My Suhailan. So you all buat my stock lah, siapa yang tak buat lagi. So dia kata dia dah create satu file, satu database tu. So kita kena connect ke database. Caranya adalah use nama database kita. Kalau tadi tu my stock lah. Okay. Tapi dalam kes saya ni saya create nama dia my Suhailan. Use. Okay, kemudian yang kita copy tadi, yang kita copy daripada klip ni. Okay, yang kita copy ni. Kita paste saja dekat sini, paste saja. Kat command prompt ni. Ctrl V je, Ctrl V. Last kali enter je. So sekarang ni dah masuk lah. Kalau kita kalau tengok dekat sini, dia dah masuk lah. Kalau tengok sini, saya refresh.
So dah ada My Suhaila ni. So table-table pun dah ada. Tapi tak perlu melalui sini ya, tak perlu melalui sini. Right. Ini pun dah boleh exit. Right. Cuma untuk you buat development sebaiknya kena make sure yang ni working lah Sebab nanti you nak edit lagi, nak tambah table. Kalau nak guna command prompt, lambat lah. Ini nak edit sebenarnya klik je edit sini. Tapi untuk hari ni just proceed macam tu je lah. Okay, so next lah saya pergi kepada next. Okay, next dia suruh buat login page. Okay, kita akan buat login page. So copy yang coding H1 tu, H1 sampai tutup form ni, copy. Okay, so yang ni kita nak running Tomcat kita. So kena buka dekat Tomcat ni, czam Tomcat. Tomcat dan folder web apps folder web apps dan folder kita tu. Okay, okay, kita create satu file, nama dia login.html login.html login.html. Yes. Okay. Untuk lab test nanti dia akan beritahu macam ni. Dia akan beritahu create a login page name as login.html. So make sure you buat nama sama seperti mana arahan dalam soalan lab test tu. Kalau dia suruh buat nama tu login.html, so kena follow lah login.html. So right click yang ni, kita edit file ni dan pastekan coding yang kita dah copy tadi tu. Okay, paste. Ctrl V dan save lah file tu Save file tu. Save file ni. So kita cuba buka ikut kita punya browser ni. Okay, localhost /2 80 80 and then nama folder /login.html. Dia akan keluar macam ni. Okay, untuk lab test nanti ni salah satu soalan dia. Dia akan minta you all buat login page ke apa saja page yang ada form. Form tu sama ada text, password, ni select, ini submit, ataupun radio, ataupun checkbox. Okay. So ni yang you kena buat. So kena ingat lah. Basically yang ni kena ingat lah. Form. Okay, buka form, tutup form. Input mesti berada dalam form. So ni ada input text, name you, input text, name P. Ni sepatutnya password Password. Benda dia ada select, name level, ini ada option dan tutup select. So ni cara-cara you nak buat input macam ni kena ingat lah. Nanti dalam lab test dia suruh buat macam ni. Dia bagi gambar, dia suruh buat form macam tu. Contoh dia bagi gambar yang ni, dia suruh buat coding untuk buat form macam ni. Yang ni ada admin dan user. So kena ingat lah. Tapi tak ingat pun tak apa sebab nanti dalam lab test tu you akan buat dekat komputer masing-masing. So boleh copy lah coding-coding yang dah ada tu. Cuma tak boleh copy daripada kawan punya. Okay, kemudian tengok next lagi next. Okay, next. Kat klik tu next. So kalau tengok kat sini, form ni action dia adalah proses login So kalau saya buat, saya cuba isi maklumat kat sini. Ini sepatutnya username password ni apa yang ada dalam table user ni So kita ambil yang ni teruslah. Saya ambil yang admin alialliancemalaysia.com, password dia ABC123. Okay, ABC123. Dan kita try login. Kalau tengok sekarang ni login.html, bila saya klik login, dia dah tukar kepada proses login.jsp. Kenapa? Kerana action ni kerana action ni.
So ini pun dalam lab test nanti dia akan beritahu create a form and make dia beritahu nama file contohnya a.jsp as the action for the form. Jadi you kena buat a.jsp lah kalau soalan dia suruh buat a.jsp. Dalam kes yang ni adalah proses login.jsp. So yang ni yang akan proses form tadi tu. So dia ada error not found sebab memang kita tak buat pun lagi file ni. So just create satu lagi file proses login. Okay, create satu lagi file proses login. Dia case sensitive kalau L tu besar lah. .jsp ya, kena buat .jsp. Yes. So refresh saja page browser ni. Okay, refresh. So dia tak akan keluar error ni, cuma dia akan kosong je macam ni sebab tak ada apa-apa coding dah tu. Boleh dah sampai sini semua? Kosong lah. Okay, so coding proses login pun dah ada. So pergi dekat klik semula. Ni coding untuk proses login.jsp. So copy ya daripada include tu, copy sampailah ke bawah ni. Okay, copy. Dan kita edit file proses login.jsp ni, edit. Paste kat sini ya. Right. Save. Right. So yang kat atas ni dia suruh include file db.jsp. So saya save yang ni. So kalau saya refresh page ni, refresh page ni dia akan kata ada error sebab dia kata JSP file ni not found dekat line 1 dalam proses login.jsp. Yang ni not found sebab kita tak buat lagi ya. Sebab include file ni daripada file lain, dia akan ambil content daripada file db.jsp, dia akan masuk kat sini. Tapi file ni kita belum create lagi. Okay, so create file db.jsp. Okay, buka balik Tomcat kita, web apps. Dan create satu file nama db.jsp. Okay. So apa nak letak dalam tu? Kita pergi semula ke clip dan klik next. So kita letak coding yang ni. Yang ada import. Kemudian ada connection tu. So copy yang ni. And then edit file db.jsp ni. Paste. Save. So ni maklumat untuk kita connect ke database MySQL kita. So ni kena ada, kena import Java SQL ni. Ini pun standard je, kena buat kelas for ni kena ada. Kemudian server kita ni string ni tak ada apa, tapi kena define server kita biar betul lah. Ini okey, ini maintain je, ini pun maintain. Yang sini ya, yang test tu sebenarnya nama database. So nama database kita my stock tu nama database yang kita create tadi. Kalau saya create dekat command prompt tadi my Suhailan. Yang saya create dekat PHP MyAdmin saya guna my stock. So kita guna my stock kita akan guna database tersebut. Kemudian untuk user kita buat root, password kalau ada masukkan. Dan sini just provide je macam ni maksudnya DB driver manager get connection, dia akan ambil DB server, dia akan ambil yang kat sini. DB user dia akan ambil apa yang kita define kat sini. DB password dia akan ambil ini kat sini ya. Cuma kat sini ini DB ni adalah satu variable. So DB ni maksudnya dia menyimpan connection kepada database, disimpan connection dan kepada MySQL tu. So kalau you nak buat MySQL sini pun boleh. Apa saja nama lah, nak buat X pun boleh, nak buat CONN pun boleh. So dia adalah satu variable connection yang menyimpan maklumat ke database. Kita dah ada connection ke database tapi belum baca table. Okay.
So sini DB ya, saya DB ya. So save file ni. And then refresh yang error ni ya. So sekarang ni sebelum ni dia kata not found, kita dah masukkan file DB dan dah masukkan dia punya content. Refresh saja page ni. Okay. Tengok So welcome Ali. Ali bin Muhammad ni dibaca daripada database. Okay, cuma dia redirect semula. So kita kena tengok coding dia. Okay. Kalau kita tengok sini, sini guna DB. So dekat proses login ni, kita tengok sini request get parameter login. Apa maksud ni? Okay, kalau you tengok perkataan request, dia mesti berkait dengan input Mesti berkait dengan form input. Kena ingat tu. Kalau request, dia adalah berkait dengan form input. Jadi request ni apa? Get parameter tu apa? Request input get parameter dapatkan value input yang bernama login. So input kita dekat login ni lah. Ni input kita. Okay, sebab request. So request dia berkait dengan input. Okay, request ni dia mesti input. So kita baca daripada input name you name you. So get parameter you. Yang ni input name login, value dia login. So yang ni lah yang atas ni. So request get parameter login. So yang ni apakah value dia? Login lah kan. So dia bukan null. So maksudnya kalau kita dah tekan button login, so sini bukan null lah. Okay. Sama ada you nak buat tidak sama dengan null ataupun you boleh buat ini sama dengan login. Maksudnya dia dah submit login tu. Dia dah tekan button login. Okay. Nak buat macam ni boleh ataupun nak buat macam ini pun boleh. Tidak sama dengan null. Maksudnya dah ada value lah. Maksudnya dia dah tekan button login tu. Okay, kalau dia dah tekan, apa yang kita buat adalah kita bacalah apa yang disubmit tu. Kita akan baca name you ni, username, password, P dan level. Kita akan baca 3 benda tu. So stream you name ni adalah variable. So ini request. So request mesti follow nama dekat input iaitu you. Request get parameter P. P ni datang daripada mana? Daripada request. Request tu daripada mana? Daripada input. So input name di sini P lah. Sama tak dengan level? Okay, so ini semua dia baca daripada input dan dia assign ke dalam variable uname, keyword dan level. So ini dia just check jika level length sama dengan kosong, maksudnya jika dia tak pilih tapi dalam case ini tak akan berlaku. Tak akan berlaku. Sebab sini dia tak boleh tak pilih sebab kalau default dia memang dah ada dah admin ni. Dia tak boleh tak pilih. Jadi memang akan ada lah. Tapi katakan dia tak pilih, maka dia akan set level tu sebagai user. Okay, so tu just baca input je. Kemudian dia nak baca dalam database statement. Ni kena buat macam ni lah. Statement stmt. Kemudian DB ni DB ni datang daripada mana? So, kalau soalan final, saya mungkin akan buat macam ni. Isikan tempat kosong. Ni nak isi apa kat situ? Create statement. So ini adalah yang tadi tu. Sama ada dia adalah MySQL ke, dia CONN ke, dia bergantung kepada apa yang kita isi dekat sini. Apa nama variable yang kita letak kat sini. So sekarang ni nama dia adalah DB. So dekat sini kena guna DB So ni kena tahu kena faham. Tak ingat tak apa sebab mungkin kena copy paste je. So, kalau final pun dia akan tanya macam tu lah. Dia akan isikan tempat kosong lah. Ataupun sini dia buat DB, kat sini dia buat isi tempat kosong ni. So ini nak tulis apa kat sini. So ini kena refer yang tadi lah. Kalau sini guna DB, so kat situ DB lah. Refer kat sini Kemudian kita buat SQL kita akan select all from user. Ini database. Saya assume semua orang dah faham database, dah biasa buat database.
So dia adalah select all from user, select all daripada table user ni. Okay, select semua daripada table user, dan dia ada specify where email sama dengan apa yang kita isi daripada input uname tu. Uname tu daripada you ni. Ni uname. So where email sama dengan apa yang kita isi dekat uname, and password sama dengan PWORD, iaitu yang daripada input P ni. So dia akan check ini dan ini, username U dan P ni, adakah ada dalam database. Itu query dia. Kemudian dia akan execute query ni. Macam mana nak execute? Execute query, kita guna statement. Ini pun sama. Kalau saya buat kosong kat sini. So apa yang boleh isi kat sini? So ni contoh-contoh soalan final lah. Kalau saya buat soalan lah. Tapi SEM ni saya tak buat soalan lah. Tapi kalau isi tempat kosong tu, you kena faham lah. So kalau sini saya buat add, so dekat sini statement so kena buat add. Okay, so sini kita guna statement stmt. Ni nama variable so you boleh letak je apa-apa nama. Tapi execute query tu kena maintain lah, dia tak boleh buat nama lain-lain lah. So execute SQL iaitu command yang ni, select all from ni. So jika ada result, okay, ni kena buat result set sama dengan RS. Okay, so ini jika memang ada email dan password tu sama, maka dia akan return dalam RS ni value daripada database. Okay, dia akan return satu row daripada database, iaitu katakan yang kita login ni, yang ni, dia akan return semua maklumat ni. Full name dia akan return, password dia akan return, user level pun dia akan return. Termasuk email. Jadi jika ada, ni cara kita nak baca, jika data tu ada, if rs.next. Ini next, maksudnya next tu dia ada. Kalau ada, dia akan pergi bawah ni. Kalau tak ada, dia pergi yang else ni. Dia beritahu username, password tak betul, dan selepas 3 saat, dia akan redirect ke page login. Bukan JSP lah, kita buat ni login HTML. Okay. So selepas 3 saat, jika password dan username tidak betul, selepas 3 saat dia akan redirect ke URL login.html, itu page login tadilah. Okay, kita buat contoh yang salah. Password tak betul ni, login. Okay, dia beritahu incorrect. Selepas 3 saat, dia back kepada page ni ya. Okay, so kita tengok yang betul. Kalau yang betul, dia welcome, selepas 3 saat, dia akan pergi kepada page main.admin.jsp yang mana not found. Tengok yang betul tu dia buat apa. Kalau yang betul, dia akan baca full name dan user level. Okay, dan di set session. Okay, set session. Email dengan username, full name dengan full name ni, user level dengan user level. So dia set session ni supaya boleh guna dekat page lain lah. Siapakah yang tengah login tu, apakah email dia, apakah full name dia, apakah user level orang yang tengah login tu. Tu guna session lah. And then yang ni kita nampak welcome tadi tu, welcome, dan dia letak sekali user level dia. And then dia check kat sini, jika user level tu admin yang kita login tadi tu, kita login sebagai Ali, user level dia admin tak? Memang dia adalah admin. So jika dia admin, dia check pula jika level yang dipilih tu equals. Ini cara kita nak check. Dia pilih user ke dia pilih admin yang dekat sini? Dekat sini, user ke admin yang dipilih ni? Kalau tengok sini A besar, sini U besar, tapi yang di compare kat sini, level.equals user, huruf kecil. Kenapa? Kerana kalau kita tengok dekat form ni, tengok sini, value huruf kecil, tapi yang tengah-tengah ni huruf besar. Okay, so basically bila kita submit form, dia akan submit yang value kat sini, option ni. Dia bukan submit yang ni. Sini katakan saya buat panjang, administrator, dia akan submit admin je.
Contohnya ini end user. So dia tak akan submit perkataan ni, dia akan submit yang ini. Okey, saya refresh yang ni. Okey. So ini value dia admin, yang ni value dia user. Dia tak akan submit administrator. Okey, selepas so kita back sini. So kalau dia pilih user, dia akan refresh. Dua-dua ni dia akan refresh. Kalau dia pilih user, dia akan refresh ke mana? Selepas 3 saat, dia akan refresh kepada main user JSP. Tapi kalau dia bukan pilih user, dia pilih admin, dia akan refresh ke page main admin.jsp. Itulah page yang ada error sekarang ni. Okay, sebab apa file ni kita tak buat lagi ya. Boleh proceed? Okay, so proceed next. Dekat klik ni, buka klik, next lagi. Alright, so ni main JSP ya. So copy coding main JSP ni. Create page tu tak perlu copy start daripada coding sini. Copy semua ni. So main JSP ya, main admin. New file. Kita create satu file baru. File tadi dikata not found. Main admin.jsp. Okay, di area ni ya, main admin.jsp tak ada. Jadi kita create file baru, main admin.jsp dekat folder Tomcat web apps. And then kita edit content dia dan paste yang daripada clip tadi tu. Okay. Alright. So apa yang dia buat dekat main admin ni? Okay, saya save je yang ni. Kita tengok kita tengok dekat sini. Refresh saja page ni. So setiap kali dia ada error, you kena baca apa kat error tu kan. Biasanya error dekat sini dia beritahu ni. Dekat line 2 dalam file sini, string literal is not properly closed by double quote. Okay, kat line 2 sini lah. So ini string double quote ni tutup dengan single quote. Buka dengan double quote, tutup dengan single quote. So tak betul lah kat situ. So edit sedikit kat sini. Ini kena buat double lah. Okay, sebab kita buka dengan double, so tutup dengan double kat sini. Save. Refresh page ni. Kenapa dia kata kena login first? Sedangkan kita dah login tadi. Kita tengok coding kita. So dekat main admin ni, dia check jika session email tidak sama dengan null. Maksud apa? Apa maksud tidak sama dengan null ni? Maksudnya dia ada value. Email dah ada value ke belum? Bila dia login ni, dia set attribute email dengan uname. Jadi email ni dah ada value dia, iaitu uname lah. Apa saja username yang dimasukkan, email tu dah ada value. Session email ni. Session email dia dah setkan dengan value apa yang kita key in tu. Jadi kalau kita tengok dekat main ni, tak betul lah. Maksudnya session ni sudah ni jika belum ada value kan, so sekarang ni dia dah ada value. So ini maksudnya sudah ada value, tidak sama dengan null, sudah ada value. Kenapa kita kata kena login? Okay, sini sepatutnya jika email belum ada value, dia sama dengan null. Okay, kalau ini jika dah ada value, kita kata kena login. Sedangkan dah ada value. Kalau dah ada value, dia dah login lah. Jadi ini patutnya sama dengan null. Okay, maksudnya jika email tu null, email tu belum ada apa-apa value, barulah betul kita buat you need to log in first. Kalau tadi email tu tidak sama dengan null, maksudnya email tu sudah ada value. Tiba-tiba kita kata kalau email ada value kena log in. So tak betul lah. So sini kena tukar sini sama dengan. Maksudnya jika email sama dengan null, email belum ada apa-apa value, maka kita akan alert log in first.
Dan return. Return ni maksudnya dia tak akan proceed bawah-bawah ni. Dia akan habis kat sini je coding ni. Sebab tu dia akan situ je lah. Okay. So yang kedua ni dia akan check jika user level tu dah ada value dan user level tu adalah admin, tidak sama dengan admin, maka kita akan berhenti di sini. Kita beritahu ini hanya untuk admin saja. Ni equals admin tapi dia ada not kat sini. Jadi not equals admin. Jika user level dia bukan admin, jadi kita akan mati kat sini ya. So kalau yang login tu adalah user, dia cuba buka page ni, dia tak boleh masuk ah. Okay, save yang ni. So refresh je page ni. Dia akan nampak dah keluar semua value ni. Okay. So apa dia buat ialah dia akan create main admin sebagai header. Header kedua list of user dan dia buat table. So dalam lab test mungkin dia suruh buat proses dan dia suruh buat table. So dia kena buatlah table macam ni. Ada TH, ada T body, ni ada TH untuk header bagi kolom. Okay, body dia, apa yang kita buat body dia ialah dia baca semua data daripada user ni. Semua data daripada table user. Table user ada 2 data. So dia baca semua data tu. Okay, so dia executekan SQL tu. SQL ni select all from user. Sini DB macam tadi, macam biasa nak connect ke MySQL. So while selagi RSNet, maksudnya selagi data ada, maka dia akan print lah. New row. Dan setiap column tu dia akan print RS ni daripada database, RS ni daripada execute query, so dia adalah daripada database. Get string email, get string password, get string full name, ni baca daripada database lah. Email, password ni dia baca daripada database. Email, full name, password, username. Dan dia akan printkan ni coding JSP untuk printkan apakah value dia. Benda tutup body, tutup table dan tutup semua connection ke database. So dia akan keluar ni semua Boleh semua jalan. Coding tu yang copy tadi tu kena adjust sedikit lah dekat sini. Kena adjust dekat sikit. Coding yang dekat klik tu ada tak betul sikit. So kena adjust yang tu, asalnya macam ni. So tukar kepada yang ini. Itu je yang kena tukar. Alright. Ini login admin. Cuba kita login sebagai user pula. User kita guna ahmadmalaysia.com, password A 3 kali, 1 3 kali. Okay, cuba login sebagai Ahmad pula. Okay, ni Ahmad A 3 kali. A huruf besar ke? A kecil lah. A 111. Ni sebagai Ahmad. Login. Okay. So, selepas 3 saat dia akan redirect ke page ni. Ni kalau dia sebagai user. Kalau user, yang atas ni jika dia admin. Yang bawah ni jika dia user. Dia akan pergi kepada page ni. Main user.jsp. Yang mana dia akan ada error. Not found. Okay, so create file main user.jsp. New main user.jsp. Content ni nak buat apa? Content main JSP user ni. Kalau admin kita buka table user. Kalau user kita buka table participant. Dan kita akan left join. Contohnya event ID 1 ni apa? Event ID 1 ni adalah kita kena tengok dekat event sini. ID 1 adalah seminar kesihatan. Event ID 2 ni apa? So, pergi buka dekat event. 2 adalah seminar meniti puncak. So dia kena ada left join kat situ. Sama juga participant tu. So dah tu je lah. Email Email ni apakah nama full name bagi Ali? So dia kena pergi dekat user. Ni nama full name dia. So kalau kita tengok dekat edit dulu main user ni. Okay, so content ni kita pergi dekat clip semula.
Next, ini last So ini last. Copy yang main user ni. Copy semua ni. Kalau you tengok coding kat sini, dia ada left join, left join, left join event, left join user. Ini you belajar database lah. Yang dia print adalah event name, event date, full name. Yang dia baca daripada table participant, from participant. Tapi di left join. Kalau you tengok participant, table participant ni, dia hanya ada event ID, email. Tapi yang kita print kat sini, event name, bukan email, dan dia ada event date. Ni daripada table lain ni. Table left join ni lah. Okay, save. And then just refresh page ni. Tapi dia bukan ada error. Okay, dia ada error. Ini pun sama macam tadi. Put ni. Line 4 ni ada tak betul ni. Okay, so kita betulkan line 4. Ini sepatutnya double quote. Ini pun sama case tadi tu. Sepatut sini yang kita tak allow dia masuk page ni selagi tak login ni, kalau email dia sama dengan null. So ada dua benda yang kena baiki kat sini, sini satu dan sini satu. Save dan cuba refresh. Ni untuk user. Itu saja untuk lab hari ini.